Okay, hai. Assalamualaikum. Selamat petang. Good evening to mami semua. Okay, apa khabar? Okay, hari ni case COVID kita dah sampai 20,000 lebih. So, hopefully mamis, please take care of yourself. Pergi vaccination. Siapa yang tak register, please pergi register and declare yang you menyusukan badan semua, okay? So, kalau ikutkan vaksin, semua selamat untuk ibu menyusu, okay? Okay, so hari ni tajuk kita ialah 11 cara tingkatkan susu mami. Okay, yang pertama. Ramai ke kat sini ada masalah susu kurang ni sebenarnya ni? Mira sendiri ada masalah susu yang kurang. Berlakunya bila Mira waktu bulan Ramadan baru terasa susu kurang sangat. So waktu tu lah yang Mira ambil macam-macam in order nak memperbanyakkan susu. Before that Mira memang, anak pertama memang Mira gunakan real food, makan based on pemakanan harian. Masa tu pening sikit lah, hari nak makan apa, esok nak makan apa. Okay, so come back to our topik hari ni. 11 cara untuk make sure susu mami bertambah, okay, instead of berkurang. Okay, yang pertama, nurse often, maksudnya kena menyusu dengan kerap. Ini sangat penting untuk mami produce more milk tau. Kena keluarkan, kena menyusu kerap supaya baby boleh stimulate penghasilan lebih susu. Okay, bila baby hisap, dia akan stimulate penghasilan susu. Itu yang berlaku waktu baby mula-mula lahir. Kenapa baby tak tidur, kenapa baby selalu asyik kerap-kerap menyusu, sebab waktu tu kita baru nak hasilkan susu. So baby memang kena kerap menyusu. Okay mami. So kerapkan penyusuan. Itu yang pertama. Yang kedua, lepas baby dah menyusu, okay, jangan terus tidur dengan baby. Don't be like that. Okay, lepas baby menyusu, mami rest kejap. Lepas tu pump keluar susu yang balance susu tu. Sebab apa? Sangat penting untuk mami kosongkan breast supaya susu baru tu boleh isilah balik, boleh refill balik. Kalau misal kata susu ada lagi, mami tak pump keluar, susu tu memang dia akan refill tapi bukan tu full maximum capacity. Sebabnya dia kata ada lagi susu dalam breast susu, tak perlulah produce banyak-banyak. Sebab dia akan hantar signal dekat kepala kita dan kepala kita akan bagi tahu kat breast kita untuk hasilkan susu banyak mana. So sangat penting kosongkan breast kita dengan cara sama ada perah sendiri. Siapa yang expert perah sendiri tu boleh perah sendiri macam orang dulu semua perah sendiri kan. Okay, ataupun guna pump. Okay, tu yang kedua. Okay, yang ketiga, sangat penting gunakan bra ataupun coli lah orang dulu panggil kan. Coli yang saiz dia ngam-ngam, jangan terlalu ketat. Sebabnya bila ketat, dia akan menyebabkan block dekat kita punya kelenjar susu. Ataupun boleh menyebabkan kita rasa sangat sakit, ada masalah mastitis ke kan. So, selalunya kalau kita dah mengandung 8 bulan macam tu, breast kita akan jadi besar kan, betul tak? Sebabnya berlaku development, kelenjar susu tu dia ada berlaku pertumbuhan. So, during berapa bulan, macam kita dah mengandung 8 bulan tu, waktu terbaik untuk tukar bra, size bra. So, sangat penting untuk ukur dan dapatkan bra yang suitable, yang selesa. Sebab kebanyakan kajian menunjukkan 70% mami kat luar sana pakai bra yang ketat. Okay, hanya 10-20% je yang pakai bra yang ngam-ngam. Okay, ada juga yang pakai yang besar tapi tak ramai. Okay, itu nombor 3. Nombor 4, mami kena menyusukan baby dua-dua belah. Okay, supaya kenapa nak kena menyusu dua-dua belah? Sebelah je tak cukup ke? Tak ni ke? Basically sebab kita nak anak kita kenyang lama. Bila dia menyusu, dah habis sebelah tu, offer lagi sekali. Tengok dia nak ke lagi ke tak. Supaya bila malam tu dia kenyang lebih lama. Kita bolehlah rest kan. Not only that, kita nak kosongkan breast kita lah basically. Bila breast kita kosong, lebih banyak susu boleh dihasilkan lepas tu. Okay mami. Itu yang keempat. Yang kelima, Mira rasa tak ramai yang makan oats. Ramai yang makan oats dan ramai juga yang tak suka oats. Sebab based on feedback yang Mira terima, yang dapatkan ESP dengan Mira, ada yang cakap tak suka oats, boleh tak tukar makan nasdem? Boleh je. Actually, benda ni bergantung kepada badan. Tak semestinya semua orang yang ambil oats tu boleh membantu. But for me, Mira memang amalkan ambil oats dulu. Okay, macam mana Mira makan dulu. Masa anak kedua, Mira ambil ESP. Mira shake je tau ESP, tak oats. Letaklah Vicco ke Milo, tak susu. Betul, shake dan minum. Itu yang Mira amalkan dulu. Itu lepas tu lepas tu masa berpantang lah, kita tak boleh terus pergi dapur kan. Okay, masa dah boleh pergi dapur, buah pun banyak masa tu. Dah boleh tak adalah pantang-pantang, tak boleh makan ni, tak boleh makan tu. So Mira blend susu, ESP, buah-buahan. Carrot tu penting. Sebab orang kata carrot pun sangat membantu memperbanyakkan susu badan. Letak oats, letak kalau kurma dia pun Mira masuk kurma, blend. Best, sedap sangat. Bukan saja dia bantu banyakkan susu, dia bagi kita tenaga dan kita dapat juga vitamin daripada carrot,
daripada oats, daripada susu, ataupun kalau ada letak buah-buah lain, boleh je, tak ada masalah. Memang sedap gila. So masukkan oats dalam you punya pemakanan seharian, ataupun ada juga yang oats tu dia masak dan letak kurma ke, tak kismis ke, boleh, tak ada masalah. Okay, amalkan pemakanan yang memperbanyakkan susu, which is salah satunya ialah oats. Okay, mami. Okay, itu yang kelima. Yang keenam, Mira tahu ada mami yang mengamalkan perancangan keluarga. Okay, yang ambil birth control, ambil pil perancang. Dan ada banyak jenis kan, bukan pil aja kan. Dia ada pil, dia ada yang IUD, yang ada jenis yang masukkan ring tu, dia ada masuk yang IUD yang bentuk T tu kan. So basically, birth control ni, dia ada yang breastfeeding friendly dan ada juga yang bukan breastfeeding friendly tau. So make sure you ambil, mami ambil pil perancang ataupun any perancangan yang, sekejap Shaina, please. Tengok mama tutup kan? Okay, sorry. Okay, make sure gunakan birth control yang tak ada hormon estrogen. Sebab apa? Bila badan kita banyak hormon estrogen akan menyebabkan susu kita drop. Okay, so ambil pil perancang yang ada satu hormon aja, which is hormon progesterone. Jangan ambil yang ada hormon estrogen sebab dia ada gabungan dua hormon, which is progesterone dengan estrogen. Ambil yang tak ada gabungan, which is hanya ada hormon progesterone saja. Itu kalau based on hormon lah. Okay, mami. Itu kalau breastfeeding friendly birth control lah. Okay, itu yang keenam. Yang ketujuh, minum air dengan banyak. Ada orang cakap minum air banyak ni tak efek pun. Tapi sebenarnya, bila kita minum air dengan banyak, kita make sure badan kita sihat. Bila badan kita sihat, kita boleh hasilkan susu lebih banyak. Susu tu pun susu yang berkhasiat. Kalau kita sakit, banyak benda tak boleh makan, kita baring, macam mana lah badan nak produce susu yang baik, yang berkhasiat, betul tak? So make sure mamis minum air banyak-banyak, minum air masak yang penting. Janganlah ambil yang manis-manis tu, kau boleh kurangkan. Sebabnya kalau misal kata darah kita ni banyak sangat kandungan gula, especially for those yang ada masalah diabetes, benda tu akan mengurangkan penghasilan susu badan kita. Okay, itu sebab ini based on fact yang Mira baca, mami yang ada masalah kecil manis, dia orang kena sangat jaga makan. Kalau misal kata gula terlampau tinggi, susu dia kurang. Itu kita based on that fact, kita sharekan pada hari ni. Okay, itu yang ke-7. Yang ke-8, okay, ambil makanan yang boleh memperbanyakkan susu kita. Lain orang lain. Macam Mira kalau makan ikan kembung, kacang rebus, makan somtam, makan apa lagi, makan ulam-ulaman, susu memang banyak. Memang banyak gila susu. Itu waktu Mira masa anak first dulu, itu yang Mira amalkan, ambil. Dan memang sakit pening kepala lah nak fikirkan dekat mana nak cari, ada ke tak ada benda tu. Okay, anak kedua Mira dah ambil ESP, so Mira tak adalah nak fikir sangat nak kena cari makanan-makanan yang banyak ke susu tu kan. Okay, itu yang kedua. Okay, and then itu yang ke-8. Okay, yang ke-9, check on your baby latch. Latch tu maksudnya cara baby menyusu. Okay, baby tu menghisap betul ke tak cara dia latch. Kalau betul cara dia latch, tak ada masalah. Macam Mira sini ada masalah dengan latching because of my nipple flat. So masa tu doktor kata gunakan nipple shield. So Mira go and buy, memang dapat jumpa lah nipple shield tu, walaupun waktu tu 5 tahun lepas susah nak jumpa. Tak semua kedai jual, tapi sekarang kan banyak kedai semua dah ada. Okay, gunakan nipple shield. Okay, macam basically Mira guna 3 set baru Mira boleh menyusu dengan normal without nipple shield. Sebab benda nipple shield tu dia macam straw tau, dia letak dekat kita punya nipple. Okay, biar baby senang nak hisap. Okay, dan lama kelamaan nipple kita akan keluar lah kalau ada masalah nipple flat macam Mira. Okay, yang penting jumpa lactation. Lactation yang tahu apa masalah you yang sebenar dan bagi you solution. Apa you nak buat. Okay, macam Mira tak jumpa lactation tapi dapat solution dia. Okay, Alhamdulillah. And then Mira ambil pula juga ESP. Benda tu sangat memperbanyakkan susu. Boleh susukan 2 baby at the same time. Okay, itu yang ke-9. Yang ke-10, ada orang cakap kita perlu schedulekan susu kita waktu penyusuan. Ada orang kata tak perlu. It depends on you, mami. It depends on the baby as well. Sebab ada baby memang boleh lah kita kata start 2 ke 3 jam sekali menyusu. Ada baby ni dia based on kalau dia nak dia minum je, kalau tak nak kan. So it depends on you. It totally depends on you. Tapi pastikan bila breast dah penuh dengan susu, you keluarkan, you pump keluar supaya kita nak mengalahkan penghasilan susu lagi lepas tu. Okay, yang terakhir, mami please don't stress out. Okay, jangan stress sangat sebab bila kita nak menghasilkan susu, kita nak kena ada hormon oksitoksin.
Okay, bila kita stres, hormon oksitosin ni susah nak dihasilkan ataupun lambat dihasilkan. That's why you kena selalu rest. Macam mana nak cakap, kena relax. Okay, tak boleh nak stres-stres sangat. Yes, you sibuk dengan kerja, you sibuk dengan benda-benda lain, tapi bila nak menyusukan baby tu kan, tenangkan jiwa, tenangkan hati, pasanglah lagu ke, zikir ke, anything yang buat you rasa tenang. Okay, supaya hormon oksitosin tu boleh diremeskan dengan senang dan you pun boleh menghasilkan susu yang lebih banyak. Okay, Mami, itu sahaja perkongsian untuk hari ini. 11 cara macam mana nak make sure susu kita maintain dan bertambah instead of berkurang. Okay, Mami, itu sahaja sharing hari ini. Stay safe, take care. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat. Sharekan, comment and please like. Assalamualaikum.